guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas masalah Malaysia dan Indonesia. Gagalnya pembentukan negara bangsa Malaysia rupanya berdampak terhadap Indonesia. Di media sosial, kita sering berinteraksi dengan netizen Malaysia yang terkesan sombong atau norak. Mereka menganggap negaranya sudah amat maju dan memandang Indonesia amat terbelakang. Dampak yang lain adalah kaum Melayu Malaysia kebingungan mengenai identitas mereka. Mereka mengalami krisis identitas. Hal ini juga berpengaruh terhadap Indonesia karena mereka berusaha memaksakan konsep Melayu ke Indonesia. Menurut kami, semua bentuk halusinasi itu disebabkan Malaysia gagal membentuk negara bangsa. Masalah ini untuk sementara bisa ditutupi dengan kemajuan ekonomi, tapi akan terus menjadi persoalan pada masa mendatang. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Divide and rule digunakan pakai oleh penjajah Inggris. Dia awali dengan membawa masuk ribuan orang India dari India dan orang Cina dari negara Cina untuk tujuan eksploitasi ekonomi dan merubah political equation Malaysia supaya British boleh kekal memerintah dengan pendekatan divide and rule. Ini kita maklumi, tidak perlu kita pergi dalam mengenai kaedah itu. Majoriti Melayu dikurangkan dengan sistem kewarganegaraan diberikan kepada orang Cina dan juga India. In return mereka kata mengiktiraf ini adalah sistem beraja, bahasa Melayu, agama Islam sebagainya. Namun demikian kewarganegaraan diberikan en blok. Jutaan mendapat kewarganegaraan kita. Namun demikian lebih parah lagi, apa yang kita hadapi pada hari ini adalah warisan sistem politik, sistem pendidikan berasaskan perkauman dan juga agama. Kita buat macam mana pun, the structure is there. Ya, dia meningkat satu structure, sistem politik, sistem ekonomi, sistem pendidikan yang struktur berdasarkan ras. Lagi ini tidak kita rungkaikan dengan membina suatu kerangka baru, maka ini akan menjadi masalah. Isu agama akan terus menjadi bahan pembakar untuk memecah umat. Isu perkauman akan menjadi isu. Dan pihak parti politik UMNO mewakili kepentingan orang Melayu. MCA mewakili kepentingan orang Cina. MIC mewakili kepentingan orang India. Dan PAS mewakili aspirasi umat Islam. Saya rasa ramai daripada kita lupa sebenarnya. Besok adalah 13 Mei. Tragedi berdarah di negara kita. Ya, saya ingat, saya terpaksa berlari apabila truk polis datang. Ketika itu kami kehabisan beras, terpaksa pergi ke kedai untuk nak beli beras. Ya, dapat saja beras, kemudian baru seberang jalan tiba datang kereta polis tembak ke udara. Jangan keluar daripada rumah. Berlari kita balik rumah kerana membawa beras dah habis. Itu 13 Mei punya cerita. Besok 13 Mei, berapa ramai di kalangan kita, kalau boleh kita tidak mau ingat peristiwa itu berlaku, tapi perlu juga sebagai panduan kita. 13 Mei. Jadi fahamkan besok akan lancarkan dasar perpaduan negara sebagai jangan mengulangi lagi 13 Mei kerana masalah ras tersebut. Dan sekarang ini sistem kemudian sistem pendidikan vernacular. Sistem pendidikan vernacular yang sangat sensitif, yang tak boleh dibicarakan. Sangat payah. It is a big challenge. Ya, sekolah Tamil walaupun pelajarnya tinggal 6 orang tak boleh nak sentuh. Ya, sekolah Cina makin besar dengan bantuan kelompok sektor, dan sekolah kebangsaan yang kononnya semakin tidak diminati kerana ada komponen Islam dekat situ. Ya, dan sistem pendidikan Islam pula bercambah dengan madrasahnya, pusat tahfiznya dan segala macam makin meluas, dan generasi baru tak ada ruang untuk bersama-sama belajar dengan mereka. Saya sekolah Inggeris, sekolah rendah. Ya, maknanya kawan-kawan saya sejak berumur 7 tahun adalah orang Cina dan juga India. Guru saya orang India, orang Cina, dan tak ada masalah. Kemudian sekolah menengah, sekolah St. John Institution juga begitu juga. Dah multiracial. Jadi kita comfortable sebab kita ada pengalaman berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, orang Cina dan juga India, agama, macam-macam agama. Kita tak ada masalah. Ya, sebab ini pengalaman sekalian, ya. Namun demikian, kalau sistem vernacular ini dalam mana-mana anak kita sekarang ini melalui satu sistem yang tak pernah ada interaksi, pengalaman langsung dengan bangsa-bangsa yang lain, itu jadi masalah. Itu sebab dalam filem Anwar The Untold Story,
di penghujung dia menunjukkan bahawa dia mencuri buah pala daripada kedai Cina dan maknya marah, ya, bahawa dia kata curi buah pala daripada kedai Cina is okay sebab mereka orang Cina. Dan maknya marah, pulang balik. Itu didikan. Jadi kerana itulah isu kita adalah. Sebentar ya guys, kami juga mengamati bahwa Malaysia menghadapi dua masalah yang belum teratasi. Pertama adalah masalah feodalisme. Hal ini karena Malaysia masih melestarikan sultan-sultan. Masalah kedua adalah perkauman atau rasisme. Kedua masalah ini tidak ada di Indonesia. Nah, dalam soal perkauman, pembicara tadi menggambarkan bahwa hal ini warisan kolonial. Masalah ini menyangkut struktur sosial yang telah merasuk dalam konstitusi, sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem pendidikan. Untuk membongkarnya tentu saja tidak mudah, sebab masalah perkauman sudah merasuki seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Malaysia. Yuk kita lanjut ya. Ada banyak isu yang lain, saya nak fokus kepada dua ini saja dahulu. Masa tak mencukupi, ya. Selagi sistem politik berdasarkan trust, are we willing to do it? Can we do it? Do we have the political will to do it? Sistem sekolah vernacular, are we willing to do it? Do we have the goodwill to do it? A strong political commitment to do it? Ini satu cabaran bagi kita. Sebab benda ni seolah-olah tak boleh disentuh. Kalau disentuh akan menimbulkan masalah, boleh kalah pilihan raya. Tetapi the structure as such will continuously akan menimbulkan masalah. Ya, sistem politik pula setiap kali pilihan raya, kalau parti-parti ini berdasarkan ras akan bincang soal ras. Setiap kali pilihan raya, pastinya parti MCA, MIC, UMNO akan bincang soal kepentingan Melayu. Sekarang ada Bersatu dan macam-macam lagi. Jadi bermakna tiap-tiap 5 tahun akan dibakar semangat sentimen bahawa we need our rights and everything, dan akhirnya selagi struktur itu tak dapat kita ubah, selagi itu ianya akan menjadi masalah yang akan berterusan. Buatlah Kementerian Perpaduan sekalipun, berbanyak kerajaan perpaduan yang telah kita adakan. Ya, we have a Ministry of Integration, Cultural Unity. Buatlah lagu perpaduan dan segala macam. But the structure as such will produce problem yang kita bicarakan. Ya. Negara kita, next. Negara kita telah mencuba untuk mewujudkan kesatuan bangsa Malaysia melalui kerajaan perikatan zaman Tengku Abdul Rahman. Waktu itu berhadapan dengan gejala ancaman komunis. Ya. Dan berakhir dengan 13 Mei 1969 kerana parti DAP menang banyak di bandar-bandar. Dan provokasi-provokasi kalau dah menang, maka timbullah cerita yang biasa yang kita dengar, mereka membawa penyapu dan segala macam yang menimbulkan orang Melayu marah dan berlakulah pertumpahan darah. Ya. Ya. Akhir menubuhkan Kerajaan Barisan Nasional. Dan kita cuba menyelesaikan dengan persoalan ekonomi, dasar ekonomi baru untuk menseimbangkan jurang kemiskinan antara orang Melayu dan juga Bumbutera dan juga yang Cina dan juga India. Namun demikian akhirnya ia tidak menjadi kerana ianya telah menjadi mencipta kelompok elit Melayu yang makin kaya, makin tamak, dan akhirnya dia dah jadi kelompok elit yang menguasai negara kita dan menimbulkan banyak masalah sehingga pada hari ini. Ya. Jadi kali ini merupakan antara usaha buat kali kesekian kalinya dengan menubuhkan kerajaan perpaduan. This is not the first time. The first time zaman Tengku we try to kerajaan perikatan, ya, kemudian Barisan Nasional, kemudian kerajaan perpaduan untuk tajuk yang sama. Kalau tanya saya, ianya akan berulang-ulang lagi seandainya kerangka itu tidak kita buat kerangka baru. Persoalannya, are we willing to do it or not? Mampu tak mampu kita melakukan. Ya. Begitulah guys masalah mendasar yang dihadapi oleh Malaysia. Dengan persoalan seperti itu, jangan heran jika kita sering menghadapi netizen Malaysia yang aneh. Mereka memandang segala persoalan dari sudut Melayu, dari kesukuan atau ras, juga agama. Sikap seperti itu tentu tidak sehat dan tidak wajar.
Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.